Assalamualaikum, kita jumpa lagi untuk subtopik seterusnya, iaitu kalau kita tengok kat sini, ini ada satu table ni. Okay, dalam table ni kita ada table ni sebenarnya adalah siri keupayaan elektrod piawai. Jadi ini subtopik baru, sebelum ni tak ada. Jadi kita akan belajar subtopik ini, iaitu kalau awak tengok sini, awak mungkin pernah nampak persamaan setengah persamaan. Tapi yang ini dia agak berbeza sikit sebab dia ada tindak balas sel setengah. And then selain tindak balas sel setengah ni, kita juga ada E not. Ni apa benda ni kan? So inilah yang kita nak belajar hari ni. Okey, jadi ini adalah subtopik 1.2, keupayaan elektrod piawai. Jadi apa yang kita akan pelajari dalam subtopik ini? Yang pertamanya, okey, kita nak memerihalkan keupayaan elektrod piawai. So apa itu elektrod piawai? Okey, macam rasanya tak pernah dengar kot lagi kan. Kemudian yang keduanya, kita nak menentukan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Ni yang dah pernah belajar, tapi kita terangkan menggunakan oksigen, hidrogen, nombor pengoksidaan dan elektron. Tapi yang ini kita nak terangkan macam mana nak tentukan ejen pengoksidaan dan penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai. So ada dua benda lah yang kita akan belajar untuk subtopik keupayaan elektrod piawai. Jadi kita tengok sikit dululah apa itu elektrod, keupayaan elektrod piawai. Dia kata keupayaan elektrod ialah beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan di antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam Mn positif, maksudnya ion positif dalam sel setengah. So biasanya logam ni memang akan jadi ion positif lah. Jadi apa yang dikatakan sebagai keseimbangan? Wujud pula ada beza keupayaan yang terhasil daripada keseimbangan antara kepingan logam dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam Mn positif. Okey, kita tengok pada perbualan pelajar ni, ada 3 orang pelajar. So dia kata kat sini, Mei, mengapakah kamu mencelupkan kepingan zinc ke dalam larutan aqueous yang ada ion zinc positif? Zinc 2 positif Lepas tu Mei jawab, oh ini susunan radas untuk sel setengah. Kepingan zinc dikenali sebagai elektrod. Okey, kepingan zinc dikenali sebagai elektrod. Okey, jadi kawan yang ketiga kata, ya Nabiha, beza keupayaan itu terhasil dalam sel setengah itu merupakan keupayaan elektrod zinc. So sekarang ni kita nak kenal dulu apa benda yang dikatakan beza keupayaan. Okey, so kalau kita besarkan gambar rajah Mei ni tadi, dia celupkan elektrod zinc, iaitu logam zinc, ke dalam suatu larutan yang mengandungi ion zinc. Contohlah kita gunakan zinc nitride contoh. Jadi ini gambar rajahnya. Okey, so ini adalah elektrod. So ini elektrod zinc. Elektrod zinc yang dicelupkan dalam larutan yang mengandungi ion zinc. Okey, jadi apa yang berlaku di sini sebenarnya, okey, zinc ini, sebab zinc ni kan logam kan, jadi zinc ni akan membebaskan elektron. So zinc bebas elektron, so dia akan menghasilkan ion zinc, okey, dan 2 elektron lah. So ini sebenarnya adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, tindak balas pengoksidaan di mana zinc membebaskan elektron. Okey, bila zinc dah bebas elektron, okey, dalam ni akan ada banyak ion zinc. Okey, akan ada banyak ion zinc. Dan ini sendiri adalah larutan yang mengandungi ion zinc. Dan dia akan bebaskan elektron. Okey, jadi ion zinc ini akan menerima elektron. Okey, ion zinc terima semula elektron dan akan menghasilkan zinc. Okey, sebab ini yang kita katakan keseimbangan berlaku, di mana zinc membebaskan elektron membentuk ion zinc. Dan ion zinc yang ada dalam larutan aqueous ni tadi akan menerima elektron dan akan membentuk logam zinc semula. Jadi ini adalah tindak balas penurunan. Okey, so kita boleh tulis di sini, dia kata keseimbangan tercapai. Jadi cara untuk tulis dia, biasanya siri keupayaan piawai ni kita tulis dalam bentuk keupayaan elektrod mesti ditulis sebagai penurunan. Maksudnya mesti yang terima elektron. Okey, tak apa, saya tunjuk dulu. Okey, jadi kita tulis sebagai zinc yang terima elektron yang ini kan. Yang ni yang terima elektron.
Okey, jadi ion zinc terima 2 elektron. Okey, oleh kerana kedua-dua ni tindak balas ni berlaku, okey, satu menghasilkan ion zinc, satu menghasilkan zinc. Jadi kita buat anak panahnya berbalik. Okey, begini. Okey, maksudnya kalau saya baca ion zinc terima elektron menghasilkan logam zinc. Kalau saya baca dari kanan, atom zinc membebaskan 2 elektron menghasilkan ion zinc. So ini yang kita panggil sebagai keseimbangan. Okey, keseimbangan tercapai, maka dia sama juga dengan beza keupayaan logam tersebut. Okey, ini yang kita panggil sebagai keupayaan. Okey, beza keupayaan. Belum lagi masuk elektrod piawai, baru sebagai beza keupayaan. Okey, so ini yang dimaksudkan tadi. Keupayaan elektrod ialah beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam M. Logam M tadi zinc kan? Okey, kepingan logam M tadi contohnya zinc. Dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam M positif. Okey, ion zinc lah. Okey, dalam sel setengah. Jadi ini kita panggil sebagai sel setengah bagi zinc. Okey, sel setengah bagi zinc. Okey. So, kita teruskan. Jadi, kita akan tengoklah. Okey, yang ini adalah sel beza keupayaan elektrod piawai. So, kita ada banyak logam. Okey, kalau kita perhatikan di sini, siri keupayaan elektrod piawai ni macam tadi saya kata, ditulis. Okey, ditulis berdasarkan ataupun ditulis sebagai dalam bentuk penurunan. Maksudnya, terima elektron. Okey, semua terima elektron. Tapi sebenarnya kita boleh baca nanti sebagai terima elektron dan bebas elektron. Okay, kita akan teruskanlah lebih terperinci. Nanti saya akan terangkan semula. Tapi nak tunjuklah ini yang kita akan belajar keupayaan elektrod. Okay, ada banyak elektrod kat sini. Ada lithium, kalium, kalsium, natrium dan sebagainya lah. Ada banyak kan. Okay. Sebenarnya untuk tindak balas ini berlaku, dia mesti ada satu elektrod yang piawai. Okey, dia ada satu elektrod yang piawai. Macam mana elektrod piawai ini ditentukan? Okey, keupayaan elektrod suatu sel, okey, keupayaan elektrod suatu sel tidak dapat diukur secara langsung. Maksudnya macam tadi, kalau ada zinc sahaja, okey, sebenarnya kita tak boleh nak ukur kalau guna zinc dengan ion zinc sahaja. Okey, ini yang kita katakan tidak boleh diukur secara langsung. Jadi apa yang dibuat? Nilai keupayaan elektrod bagi suatu sistem ditentukan berdasarkan beza keupayaan elektrod antara dua sel setengah. Dia mesti ada dua sel. Tadi tu baru sel setengah untuk zinc. Dia mesti ada dua sel. Jadi sel yang kedua tu mesti guna yang piawai. Okey. Jadi keupayaan elektrod suatu sistem elektrod dapat diukur sekiranya elektrod tersebut digantingkan dengan satu sistem yang dirujuk sebagai elektrod rujukan lah, ataupun elektrod rujukan piawai. Jadi dengan persetujuan IUPAC, persetujuan antarabangsa ataupun kita kata sistem IUPAC kan, kita akan gunakan elektrod hidrogen piawai. Okey, elektrod hidrogen piawai atau bahasa Inggeris disebut standard hydrogen electrode ataupun kadang-kadang kita sebut sebagai SHE lah. Okey, standard hydrogen electrode. Jadi semua negara ataupun atau persetujuan antarabangsa ni kita gunakan elektrod hidrogen piawai, okey, sebagai elektrod rujukan untuk mengukur nilai keupayaan elektrod piawai. Okey, untuk menggunakan sebagai rujukan lah. Okey, so itu adalah pengenalannya. Okey, jadi macam mana kita nak kita nak tahu keupayaan elektrod? Okey, ini kita panggil keupayaan elektrod piawai E0. Kita baca ini sebagai E0. Okey, E0. Okey, keupayaan elektrod piawai bagi sel diukur dalam keadaan piawai. Okey, kalau kita kata piawai tu selain daripada kita gunakan elektrod, kita kata tadi elektrod hidrogen piawai. Okey, keadaannya pun mesti piawai. So, apa keadaan piawainya? So, keupayaan elektrod piawai E0 bagi sel diukur pada keadaan piawai iaitu yang pertama, kepekatan ion dalam larutan aqueous adalah 1.0 mol per desimeter padu. So, kepekatan ion mesti 1 mol per desimeter padu. Yang kedua, tekanan gasnya adalah 1 atm atau 101 kilopascal. Kita biasa guna yang atm lah. Suhunya 25 darjah Celsius ataupun 298 Kelvin. Dan yang keempat,
platinum digunakan sebagai elektrod lengai. Okey, platinum digunakan sebagai elektrod lengai apabila sel setengah yang bukan elektrod logam. Tadi kan saya tunjukkan siri tadi kan. Okey, siri ni kemungkinan ada yang kemungkinan dia logam ataupun ada yang bukan logam. Contohnya ini hidrogen, oksigen ni bukan logam. Jadi untuk yang bukan logam ni kita akan gunakan elektrod platinum. Okey, jadi ingat 4 benda ni, hafal. Okay, kepekatan ion dalam larutan mesti 1 mol per desimeter padu. Yang kedua, suhunya mesti 25 darjah Celsius. Gas tekanan 1 atm. Platinum digunakan sebagai elektrod piawai atau elektrod lengai untuk sel setengah bukan logam. So, ini adalah pengenalan kepada beza keupayaan. Okey, saya harap fahamlah untuk pengenalan ni. Okey, ini yang kita panggil sebagai keseimbangan bagi sel setengah untuk logam. Contoh yang saya bagi ini adalah logam zinc. Okey, kita akan teruskan kepada video yang kedua nanti.